Bismillahirrahmanirrahim. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. صدق الله العظيم. Yad'una min dunihi illa inasa, apa yang mereka sembah selain dari Allah itu tidak lain hanya berhala-berhala, yakni makhluk-makhluk yang lemah. Wa in yad'una illa syaitanan marida, dan mereka yang demikian tidak menyembah melainkan syaitan yang derhaka. Ayat sebelum ini menyatakan pengkhianat dulu, mulai daripada bercakap pasal pengkhianat yang mengelirukan barang yang dicuri dulu, barang baju besi yang dicuri kemudian digelapkan, dikelirukan. Baliklah pula berbangkit daripada perkara itu sampai pula kepada syirik, yakni dosa ini walaupun kita anggapnya dosa itu dosa mencuri, tapi di akhirnya membawa kepada syirik. Kerana untuk melindungi kejadian buruk dosa itu, dia mestinya cari mana-mana juga kuasa yang boleh membantu dia, keluarga dia. Dan jika keluarga dia tidak boleh, dia akan sampai kepada peringkat minta tolong jin, minta tolong jin, makhluk halus untuk menyelamatkan dia. Ini adalah perbuatan syirik, amalan syirik. Amalan syirik ini bermula daripada asalnya dosa. Dosa asalnya kesalahan, asalnya perbuatan yang melanggar peraturan, melanggar sunnah, melanggar undang-undang. Akhirnya dia sampai kepada mana? Sampai kepada memuja jin, puja jin, meminta bantuan daripada makhluk halus. Kenapa? Kerana di sana mereka mahu tak mahu akan terhimpit untuk menyelamatkan diri biar berapapun, biar apapun keadaannya. Syirik tidak jadi masalah bagi mereka asalkan mereka terlepas daripada tindakan undang-undang. Allah sebelum ni dah menyatakan dosa yang paling besar sekali ialah dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni sama sekali dosa syirik. La yaghfiru an yushraka bihi. Tapi dosa-dosa lain ada kemungkinan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinyatakan begitu. Syirik besar dosanya. Dosa selain daripada itu walaupun besar tapi ada peluang untuk diampuni. Jika seorang itu bertaubat maka lebih cepat lagi. Dosa syirik hendaklah boleh diselesaikan dengan bertaubat dan cukup syarat-syaratnya. Kemudiannya, orang yang melakukan dosa ini, yang bermula daripada dosa besar, kemudiannya berakhir dengan dosa syirik, mereka ini dinyatakan dahulunya sesat dalam kesesatan yang jauh. Jauh sesatnya ini, yang sesat ini kerana mereka mengambil jalan lain. Mereka tidak mengambil jalan mentauhidkan Allah, tapi jalan yang sebaliknya, jalan yang satu lagi. Jalan satu lagi itu namanya jalan syirik. Kemudiannya, orang yang syirik ini bagaimana keadaannya? Bagaimana, apakah penyembahannya? Apakah akidahnya? Kemanakah dia akan pergi? Dan apakah perkara-perkara yang dia boleh digunakan untuk melindungi dirinya sehingga dia dikatakan orang yang mempersekutukan Allah. In yad'una min dunihi illa inatha. Apa yang mereka ni manusia lah, manusia yang membantah Allah dan Rasul. Man yushaqiqir rasulah dulu min ba'di ma tabayyana lahul huda. Orang yang menentang ajaran Rasul, mereka ini yang mereka sembah selain daripada Allah itu tidak lain hanya berhala-berhala, yakni makhluk-makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Carilah nak cari apa sekalipun yang untuk melindungi kesalahan, untuk mengatasi masalah kita, untuk mengobati penyakit. Manusia seringkali menjadikan jin dan syaitan sebagai pembantu untuk berbuat sesuatu, untuk mengobati penyakit, untuk mencari barang hilang, untuk mendapatkan sesuatu yang tak patut dapat, untuk naik pangkat. Pernah manusia gunakan, habis semua sekali. Seolah-olahnya jin ini, syaitan ini, hantulah kita sebutnya ni, boleh buat belaka apa-apa pun. Boleh habis. Boleh. Jadi mereka ini sebenarnya kalau mereka nak cari kuasa selain daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala, tak lebih daripada kuasa itu kuasa inas. Inas artinya disebutnya di sini berhala. Dalam bahasa Arab inas ini maknanya wanita kita sebutnya. Zukuran wa inasan.
Inas maknanya perempuan. Asal maknanya bukan makna perempuan. Inas ini sesuatu yang lembut. Lembut oleh kerana wanita ini banding dengan laki-laki mereka lebih lembut, mereka disebutnya inas. Inas. Orang yang mencari berhala memuja sesuatu selain daripada Allah, semuanya itu inas. Lemah belaka. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang kuat. Yang kuat, tidak ada yang lebih kuat daripadanya. Jangan sekali-kali jadikan syaitan jin ini sebagai kawan rapat. Sebagai kawan rapat yang boleh membantu segala-galanya, sebab mereka itu lemah, inasa, lemah. Ataupun inasa ini dengan makna wanita. Sebab orang-orang Arab mereka namakan berhala mereka dengan nama wanita, nama perempuan. Inas, Uzza. Allah Subhanahu wa taala A'az, paling mulia. Mereka namakan berhala mereka nama Uzza. Uzza ni muannas. Mereka namakan berhala mereka nya Manata. Manata tu muannas juga. Muannas ni perempuan. Mereka namakannya juga Nailah. Nailah ni berhala yang mereka puja. Jadi semuanya ini mereka, kalaupun mereka mencari sesuatu selain daripada Allah, semuanya itu inas, lemah yang tak boleh memberi kepada mereka apa-apa. Mencari sesuatu lain daripada Allah ini, apapun yang dicarinya itu, sama ada jin, sama ada batu, kayu dan sebagainya, semuanya itu lemah. Mereka tidak sembah selain daripada makhluk yang lemah. Apakah suatu makhluk yang lemah ini boleh menunaikan hajat kita? Tak boleh. Oleh kerana itu harus diingat, amalan ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana ini adalah syirik namanya. Wa in yad'una illa syaitanan marida. Dan mereka yang demikian, yang mempersekutukan Allah, yang melarang, yang menentang ajaran Allah dan Rasul, yang mencari jalan pilihan, jalan yang kedua selain daripada jalan tauhid, mereka ini tidak menyembah melainkan syaitan yang derhaka. Syaitanan marida. Marid, derhaka. Derhaka. Syaitan merupakan pujaan manusia. Sejak daripada sejarah awal manusia ini, mereka mencari syaitan adalah sebagai sekutu-sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dipercayai mereka sebagai makhluk yang boleh memberi, boleh melayani kehendak mereka. Sampai kita pada hari ini pun ada orang yang merasakan bila gagal untuk berobat dengan jalan biasa ni, berobat dengan cara jin pula habis. Berobat dengan cara jin, hak kita pun tak nampak, Tok Bomo pun tak nampak, tak ada siapa pun nampak. Hak dapatnya duit bayar. Dia tidak bayar sikit-sikit, 700, 800, kononnya dia potong alat, ganti barang-barang yang diganti itu, dia bawa daripada luar tu. Jin yang bawa datang mari. Kemudian Tok Bomo ni ada pulanya, dia kata minta maaf, dia kata tak ada cari hak sekulit, dia pohon negro. Orang tu sakit kanser, dia buang payudara, dia buang. Bawa pergi dengan satu bomo. Bomo tengok hitam. Dia kata tak ada barang nak cari hak sekulit, dia katanya. Jumpa di Afrika, jumpa barang negro. Tak apalah, dia kata boleh pakai juga. Boleh pakai juga barang negro. Banyak adalah yang ni. Dan saya pun ada keluarga saya dia minta bawa pergi. Saya bawa pergilah juga. Walaupun saya tak percaya, tapi dia nak pergilah. Mula saya pergi lagi pada saya nampak ramai orang yang menunggu sampai pukul 3 pagi. Ini cerita dah lama sebenarnya. Tapi ilmu ini masih ada lagi sampai pada hari ini pun saya dengar. Ada. Apakah amalan yang seumpama ini sebenarnya boleh menyelamatkan? Tak ada, semata-mata penipuan saja, berbagai-bagai penipuan. Yang terakhir sekali pameran jin. Kali dia tak pergi. Saya ajak pergi tapi tak jadi pergi. Pameran jin. Pakar tentang jin ini menafikan perkara ini. Pakar jin di Malaysia. Mereka kata penipu. Pakar tu sendiri yang menulis dah berpuluh-puluh tahun tentang jin. Dia kata salah, bukan macam tu. Itu tipu katanya. Tengok manusia. Kecenderungan yang seumpama ini begitu sekali menebal di kalangan masyarakat sebenarnya untuk mempercayai bahawa jin segala-galanya. Jin tidak, sebenarnya jin Quran kata inas makhluk yang lemah,
Jadi bila makhluk yang lemah ini bolehkah memberi kepada kita sesuatu? Tak boleh. Selain daripada itu pula, kita bila akhbar duduk diam, tak ada siapa yang nak cari kes ni. Walaupun ada pegawai Islam yang bertanggungjawab tentang akidah, tapi orang tak cari. Yang selama ini kita dengarnya black metal. Black metal. Ramai muda-muda belia-belia kita yang terjerat, yang terjebak di dalam pengaruh kumpulan black metal. Black metal ini, di luar negeri tak nama black metal. Dia namanya pemuja syaitan. Di negeri-negeri seperti Mesir yang saya tahu, Mesir dan lain-lain lagi, kumpulan ubadus syayatin, menyembah syaitan. Saya lebih suka kalau kumpulan ini namanya kumpulan penyembah syaitan. Tapi pihak-pihak yang di entertain mereka kata tak terkenal dengan penyembah syaitan, terkenal dengan black metal. Black metal ini saya difahamkan iaitulah satu kumpulan yang menggunakan muzik keras. Itu saja. Muzik keras tak salah, tapi yang salah dalam amalan ini memuja syaitan itu. Jadi inilah dia Imam Ar-Razi dengan tafsirnya Al-Tafsir Al-Kabir. Seseorang ini wajar perlu belajar sihir supaya dia faham apa itu sihir. Kalau tidak, manusia bagaimana boleh nak bertindak? Sebab dia tak erti. Tidak mengerti sihir, lalu dia tidak menganggap bahawa sihir itu bahaya. Orang yang tidak mengerti muzik, dia tidak akan mengerti mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya, mana yang muzik puja syaitan, mana yang untuk berhibur, untuk menghibur jiwa dan sebagainya. Tidak dapat sebab tidak mengerti muzik. Jadi kita dalam senyap-senyap ini kita ingatnya black metal tak ada lah. Tidak. Ramai sebenarnya belia-belia yang dahulu ada, yang itu masih hidup, masih berjalan. Tapi surat khabar pun bila orang marah ke dia pun tak tulis lah. Tak tulis lah. Jadi oleh kerana itu, ini juga sebagai satu fenomena yang buruk sebenarnya berlaku dalam negara kita. Dan kebanyakan belia-belia yang terjebak dalam kegiatan ini, kumpulan ini. Semuanya ini syaitan. Ajaran yang saya baca di Mesir pada masa-masa yang akhir ini, satu kumpulan yang diasaskan oleh Yahudi. Ini perkara yang sudah lama. Dia punya akar umbinya sejak lama, sejak zaman jahiliah dulu lagi. Sejak zaman Yahudi lagi. Sejak zaman Nabi Musa dulu lagi. Sampai kepada hari ini. Dihidupkan semula ajaran berhubung dengan jin dan syaitan ini. Tetapi dengan suatu bentuk yang lain. Mereka dapati ajaran ini sebenarnya boleh mempengaruhi muda-mudi untuk sampai kepada suatu matlamat. Matlamat iaitulah matlamat berhibur sepenuhnya. Berhibur. Bagaimana manusia ini boleh bertukar daripada risalahnya, daripada tujuan hidup ini, sebagaimana yang diajar oleh agama, kepada suatu ajaran lain, iaitu ajaran yang bergurukan kepada jin. Jin mempunyai beberapa pedoman untuk mereka menjadikan kehidupan ini berjaya. Kerana hidup terikat dengan agama ini, katanya, menurut panduan itu, tidak berjaya. Berjaya apabila manusia lepaskan dirinya daripada kemanusiaannya, masuk pada satu alam lain. Masuk pada satu alam lain, yang alam itu barangkali alam jin lah. Alam jin lebih bahagia daripada alam manusia ini. Jadi kalau begitu, macam mana manusia ini nak tukar daripada alam ini masuk pada alam jin? Bagi muda-muda belia-belia amat berminat sebenarnya macam mana nak tukar alam. Macam mana? Inilah dia ini. Inilah dianya segala amalan-amalan karut ini. Amalan liwat, amalan makan darah, amalan yang ini perkara yang cukup kotor. Amalan ini katanya boleh membawa manusia ini kepada satu alam yang mereka angan-angan. Itu. Ini namanya di Malaysia black metal sebenarnya. Di negeri-negeri lain sama je juga ajaran ini. Saya nampak bahan-bahan tu sama juganya. Darah, kain hitam, baju hitam, benda hitam ini. Saya tak tahu sama ada ini satu perkara yang baru ataupun tidak. Ramai belia-belia yang hari ini suka pakai baju hitam, t-shirt hitam. Betulih tak kira, tapi rata-rata hitam. Hak putih tengah tu satu perkara. Hitam. Seluar hitam, baju hitam. Tapi tak tahulah kita tak tahulah mengapa pilihan hitam sama ada kebetulan. Tetapi warna hitam ini sebenarnya adalah warna syaitan, warna jin. Boleh manusia berhubung dengan jin ini tapi menerusi warna hitam. Warna hitam. Jadi hitam ni pun tak berapa baiklah juga. Ialah kita pun adalah hitam-hitam tu, tapi dia
Mimpi seorang ini ulama ada menyebutkan, Suki ada tulis dalam buku dia, jin ini apabila ingin dihubunginya, dia akan datang menusi warna-warna hitam. Gagak hitam, kucing hitam, ular hitam, semua barang-barang ni bila melihat dalam mimpi, dia katakan itu ada hubungan dengan jin lah. Ada hubungan dengan jin. Hitam katanya. Jadi sebab itulah saya rasanya kena mengaji juga ni bab jin ni pun. Dia kena mengaji. Kita tak mengaji, kita tak tahu jalan dia, kita ingatnya kita ni jalan ni betul dah. Rupa-rupanya jalan dia. Sama juga dengan sihir. Ramai orang katanya belajar, ulama kita kata belajar sihir ini haram, berdosa. Sebab sihir itu berdosa. Dia boleh memusnahkan manusia, boleh menukar tabiat alam ini dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita nak bertindak terhadap ilmu sihir kalau kita tidak mengerti? Sama juga dengan ilmu jin ini. Jika kita tidak mengertinya, maka kita tidak boleh bertindak. Tak boleh bertindak, akhirnya mereka ini dapat membina sebuah kerajaan jin dalam masyarakat manusia. Mungkinkah begitu? Yalah, kita tak tahu ni, kita katanya tak mungkin. Tapi alam ini sebenarnya sedang diusahakan oleh para ahlinya. Para ahli. Jadi kalau begitunya, ayat ini begitu sekali menekankan soal menjadikan syaitan ini sebagai sekutu-sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Iaitulah menerusi pujaan. Quran mengatakan syaitan itu inas, lemah, mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Satu perkara yang perlu diingat, kisah-kisah jin boleh diminta daripadanya. Ini dari kitab pun menyebut, boleh diminta tetapi dengan pertukaran. Kita tidaklah boleh, tidak mungkin kita minta sesuatu daripada jin kemudian dia bawa datang kepada kita. Tak mungkin macam tu. Dia ada bayarannya. Bayarannya bagi syaitan, kita sesat. Kita sesat, itu bayarannya. Bayarannya kita puja dia, kita syirik pada ketika itu. Itu bayar. Dulu jin lebih berkuasa, lebih telus, dia naik ke alam atas, dia boleh lihat. Tapi setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus dan Nabi dia bawa Mi'raj, maka syaitan terhad jarak pemergiannya kerana dia dipanah. Dulu dia mencuri, yastariquna illa man istarqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Dulu syaitan boleh mencuri. Selepas ini bila dia mencuri, Quran katanya dia dipanah petir. Baiklah, jin dulu lebih banyak mengemukakan berita-berita kepada manusia, dan berita itu tepat. Sebab mereka dapat baca apa yang dibincang oleh para malaikat. Dia bawa turun mari, tepat. Dia sampaikan kepada bomo-bomo, dia tepat. Sekarang ini tidak. Tapi jin mahu juga teruskan amalan dia. Terus amalan itu. Apabila manusia meminta sesuatu yang tak boleh diberi. Tak boleh diberi. Dia kacau manusia. Dia kacau. Kita baca berita beberapa tahun yang terdahulu. Tahu, ramai manusia dibunuh akibat daripada pemujaan jin. Mengapa? Kerana jin itu diminta daripada dia sesuatu yang dia tidak boleh lakukan. Tak boleh, dia akan bunuh seorang jin. Dia akan mempengaruhi orang ini supaya membunuh mangsanya. Sebab mangsanya minta sesuatu daripada dia atas sifatnya sebagai bomo. Dia tak boleh beri. Bahaya sebenarnya bila sampai kepada mereka ini. Mungkinkah berlaku begitu? Bahan-bahan yang saya baca menyatakan begitu. Boleh minta daripada sesuatu daripada jin, tetapi bahaya. Jadi kalau begitu alam jin ini adalah satu alam yang cukup luas dan cukup besar bidangnya, tetapi boleh jadi ramai orang yang sudah belajar, sudah mengetahui, tapi ilmu ini tidak meluas. Yang mereka tahu tentang jin sebagai makhluk yang boleh diminta, boleh dijadikan dia bomo, boleh bawa penyakit dan sebagainya. Sedangkan dia tidak begitu. Suatu yang sangat bahaya. Cukuplah bila Al-Quranul Karim menyatakan inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa. Syaitan, hantu adalah musuh bagi kamu. Jadikanlah syaitan ini sebagai musuh. Jangan jadikan sebagai kawan. Tetapi kecenderungan nak bela jin lagi, nak jadikan jin sebagai teman dan sebagainya, adalah satu perkara yang sangat mengerikan. Ngeri sebenarnya. In yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa syaitanan marida. Mereka yang demikian tidak menyembah melainkan syaitan yang derhaka. Marid ini degil. Marid ini asal maknanya pokok yang gugur daunnya tapi dia masih hidup. Pokok tu masih hidup walaupun daunnya gugur.
Itu marad. Mari. Amrad orang muda yang comel. Orang lelaki belia cantik. Budak lelaki amrad. Dia dekat-dekat nak naik janggut tu. Baru tak naik lagi. Misal nampak itu dia amrad. Amrad ini dia janggut tak ada macam pokok kayu lah. Pokok kayu tidak ada daun, tak ada bau-bau nak naik bau. Itu pokok ni. Kalau bagi manusia dia panggil amrad. Syaitan ini pulanya disebutnya syaitan mari, syaitan yang sangat degil. Degil pasal apa degil? Dia mempunyai kuasa tarikan yang cukup kuat untuk manusia mengambilnya sebagai teman rapat baginya. Itulah dia keterangan yang dapat kita boleh fahami. Tapi Al-Quran tidak banyak menceritakan syaitan ini selain daripada syaitan musuh seperti itu. Syaitan tidak pernah menyatakan, Quran tidak pernah menyatakan kepada kita bahawa syaitan boleh didekati dan boleh dijadikan dia sebagai teman, berkawan, nak berlancing pulaknya. Kita bela orang sudahlah, tak payah berlancing lah. Tak berlancing. Bahaya sebenarnya. Seterusnya la'anahu Allah wa qala la attakhidana wallahu subhanahu wa ta'ala.